من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dipanjangkan umur, diberikan usia di tubuh badan kita ini. InsyaAllah dengan adanya sisa umur di tubuh kita ini dapatlah kita mengerjakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak yang berusaha, iaitu saudara saya, iaitu Abang Kamal, dan juga kepada seluruh ahli jawatan kuasa, imam-imam dan juga Bilal Surau At-Tarbiyah Bukit Indah Ampang, Taman Bukit Indah Ampang, kerana sudi menerima dan juga menjemput kedatangan saya ke sini sekadar perkongsian ilmu pada malam ini. Dan insyaAllah muslimin-muslimat, kita ambil sedikit masa pada malam ini. Semoga peringatan yang bakal diberikan nanti dapat memberi manfaat yang mendengar dan juga lebih-lebih lagi kepada yang membaca, insyaAllah. Jadi insyaAllah muslimin-muslimat, pada malam ini saya berhajat untuk baca sebuah hadis yang saya petik daripada kitab Sahih Bukhari jilid yang kedua, pada bab menyatakan tak kala mayat ditinggalkan di dalam kubur. Ini cerita bab kematian malam ni. Ini boleh dah muslimin-muslimat. Pasal apa? Nabi SAW kata apa? Aksiru min zikri hazimin lazat. Perbanyakkanlah olehmu mengingati sesuatu yang memusnahkan kelazatan. Imam Tirmizi dalam menafsirkan hadis tersebut, dia kata apa? Yakni al-mauta, iaitu kematian. Jadi muslimin-muslimat, kita ni tak boleh lari dengan realiti kematian. Siapa pun kita, apa pun jawatan kita, kematian tu sedang menunggu kita. Sampai satu masa kelak, kita akan diusung keluar daripada pintu rumah-rumah kita tu, keluar ke pusara amal. Mungkinlah tahun ni, tahun depan, tak tahun depan pun, satu hari kelak kita akan keluar juga daripada rumah kita tu, bergelar mayat. Dan insyaAllah muslimin-muslimat, mari kita sama-sama dengar sebuah sepotong hadis yang dipetik daripada Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abdu iza wudi'a fi qabrihi wa tuwalli wa zahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani anihim atahu malakani fa'aqadahu fayaqulani lahu ma kuntu taqula fi hadza rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqul ashhadu annahu abdullah wa rasuluh fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar abdalaka Allah bihi maq'ada minal jannah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an wa amal kafiru aw al munafiqun fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayuqal la daraita wa la talaita summa yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina uzunai fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa saqalan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dia tengok terjemahan dia. Hadis ini direkodkan oleh salah seorang daripada sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik. Anas ni muslimat, kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi akan meletakkan sedikit pangkat di hadapan dia. Bila sebut nama Anas, dan Anas bin khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi dia beritahu sikit ni, dia segi pangkat ataupun hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Anas bin Malik ni. Siapa dia? Anas ni dia khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai je Rasulullah di Madinah, datang ibu dia, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni seorang janda yang dia ni tak ada, dia nak entertain Rasulullah, dia nak cuba tunjuk favor, nak buat favor untuk Rasulullah, tapi dia nothing, tak ada benda apa pun. Melainkan dia ada seorang anak lelaki. Dan akhirnya dia minta pada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah,
sudilah terima anak aku ni sebagai, dan jadikan dia sebagai khadam. Rasulullah kata dia, aku tak perlu khadam ni. Maka setelah beberapa kali diminta oleh Ummu Sulaim, dan akhirnya Rasulullah terima. Dan sepanjang itulah muslimin-muslimat, Anas bin Malik ni diikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita belajar dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu meriwayat hadis ni, Anas bin Malik ni di antara sahabat yang cukup banyak merekodkan hadis, selain daripada Siti Aisyah dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anha. Dan Anas bin Malik ni muslimin-muslimat direkodkan dia selama 10 tahun. 10 tahun dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul juga tak? Kalau ditengokkan dari segi period tempoh tersebut tu, Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, kita tengok dari segi jangka masa Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan di Mekah berapa tahun? Muslimin-muslimat? Berapa tahun? Tahu tak? Bukan tak tahu, dah ingat. Jangan kata tak tahu, komang sangat. Dah ingat. 13 tahun di Mekah dan baki lagi 10 tahun di Madinah. So 10 tahun tu dah. Dan selama Rasulullah sampai saja di Madinah, selama itulah Anas bin Malik ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan hadis malam ni kita dengar daripada dia. Dia yang merekodkan hadis ni. Muslim dia kata apa? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Apabila mayat seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya dan kawan-kawannya pun pulang. Muslim-muslimat, musabab kematian kita tak tahu. Tapi yang pastinya ajal masing-masing ada belakang. Tapi tak tahu bila. Yang saya tak tahu ni satu rahmat. Andai kata kita tahu dah muslim-muslimat, pendek kata kau kelang kabut. Ada orang dia hampir putus asa dengan dunia. Ada muslim-muslimat kalau ada kenalan yang ada pernah mengidap kanser. Saya ingat dalam 2-3 hari lepas saya di Kemaman. Berkebetulan sehari Selasa lepas malam Rabu lepas, kita sampai saja kat meja kuliah, ada 2-3 keping surat letak di bucu meja, kita ambil baca. Berkebetulan mana tu dua orang perempuan mengidapi penyakit yang sama, breast cancer. Kita duk baca, kita duk kuliah di Jabatan Kesihatan saja, sedang duk tunggu, bulan-bulan tunggu tu, baca dia punya flyers, ambil letak. Menurut kajian dia orang, breast cancer ni di antara disease, penyakit. Dia bukan wabak dan muslimin-muslimat, dia bukan berjangkit, tapi Allah Ta'ala takdirkan seseorang. Ada orang kena benda tu, breast cancer. Dan kata kajian dia kata apa? Breast cancer ni musuh utama bagi perempuan di Malaysia. Wallahu a'lam. Kajian. Tapi tak sebut apa, ada orang kena muslimin-muslimat putus asa dia. Kalau kita ada kenalan-kenalan ataupun saudara terdekat yang kena breast cancer ni, kalau kita duduk tempat dia, betapa dia satu pengharapan. Dia minta ni agar disembuhkan, tapi Allah Ta'ala takdir dah. Dan menini ni dia satu period. Jadi akan satu tempoh yang kadang-kadang bila doktor beritahu ni, puan banyak-banyak bersama, puan sekarang duduk di level 3 dah sekarang. Kita duk tanya ni, semasa kita tanya, doktor, so macam mana? Adakah ubat yang boleh sembuhkan saya? Petik ni, doktor beritahu je berapa harga ubat, saya beli. Nak minta kenapa? Sembuh. Tapi muslimat sembuh ni tu, saya pernah dengar tu guru saya beritahu. Dia kata kita kaya ni, kita ada duit, kita boleh beli ubat, tapi kita tak boleh beli sihat. Betul tak muslimat? Nampak juga situ. Kita ada duit, banyak duit kita, tapi kita just boleh beli obat aja. Sihat boleh beli dah? Belum tentu obat tu beri kesihatan pada kita.
Sama juga macam kita ada duit, kita beli rumah. Kita boleh beli rumah. Orang putih pada sebut, you have money, you can buy a house, not buy a home. Home dan house ni sama ke? House ni masing-masing rumah. Home ni kediaman. Orang putih kadang-kadang boleh pakai juga perkataan dia tu. Ada lah. Ada certain tempat boleh pakai. Dan ada banyak kan tak boleh pakai. Tapi dia kata apa? You have money, you can buy a house, but not a home. Betul tak tu? Minta maaf dia kalau selalu cakap orang putih ni. Ni kawan saya juga nampak ni dah. Nah, kau tak main nak cakap orang putih dah. Minta maaf kalau salah dah. Pasti yang presenter itu kan kerti sangat. Tapi nak sebut ni apa? Ni betul tak muslimin-muslimat? Kita ada duit, kita beli rumah, tapi bukan kediaman. Kadang-kadang ada orang rumah besar tapi tak tenteram. Kediaman tu dah ada. Punggung ni panas sama. Masuk dalam rumah tak ada. Kondusif dia kat mana? Surau. Nampak kaya kena pindah duduk surau pula. Tapi tak mari pula. Itu masalah ni. Dapat masuk surau ni saya sejuk lah. Kalau nak panis surau, tengok rumah aku besar, rumah aku tapi pasal rumah surau rasa. Tengok ni rasa balik kan crowded pula pada ni. Pasal apa? Masalah. Betul juga dia kata. Duit boleh beli rumah, bukan kediaman. Sama juga tadi dia sebut, kita ada duit, kita boleh beli obat, tapi bukan kesihatan. Sehat ni semua muslimin-muslimat Allah Ta'ala yang beri. Tapi kadang-kadang dengan Tuhan beri satu ujian. Bila Allah Ta'ala beri satu ujian, contoh macam kita sebut dia breast cancer. Kena breast cancer ni kita akan mengundur sekejap. Kita daripada lalai, akhirnya kita akan mudah ingat Allah Ta'ala. Betul sungguh Allah Ta'ala sebut dalam dua potong ayat. Allah Ta'ala kata, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Allah Ta'ala ulang ayat tu. Fa inna ma'al usri yusra, bersama dengan susah tu aku berimu satu kemudahan. Dan Allah Ta'ala ulang lagi, wa inna ma'al usri yusra, bersama dengan susah tu aku berimu kesenangan. Senang apa? Susah boleh, susah aku berimu penyakit breast cancer. Tapi senang boleh, senang mengingat aku. Tu dia kata di dalam bala ada nikmat. Ada orang kadang muslimat ni jangan kejut. Kita boleh tengok serang kita ataupun maybe neighbor kita, dalam neighborhood kita. Agama ni tak ada. Bukan tak tahu kewujudan surau, bukan tak tahu. Tahu. Bukan tak dengar azan, tak masuk dalam rumah dia, tapi kekuatan nak mari itu tak ada. Dan muslimat jangan gitu betul beri sikit, spend sikit. Spend sikit ni perharapan dan sikit doa supaya apa? Hidayah. Maybe dia lambat sikit. Tuhan beri kita cepat sikit. Nak sebut apa? Tetap beri juga harapan. Moga-moga satu hari nanti dia akan datang jemaah. Cuma cara kita nak tarik dia orang, biar kena dengan cara dia. Muslimat. Allah Ta'ala boleh tarik balik tak kita ni? Seperti mana kita 20 tahun lepas ataupun 30 tahun lepas. Kita tak seperti gini dulu, muslimat. Minta maaf cakap saya tak kata orang, saya kata saya. Kita bukan lahir mari gini dah. Kebanyakan kita mostly, kebanyakan daripada kita ni ranjau berduri, kita ganggu belaka dulu. Masuk belaka dah. Pom, lokang, dano, masuk belaka dah. Puah dah. Crowded dah ni. Last sekali tak pasal kau ni. Satu hari melangkah juga kita ni dalam pagar rumah Allah Ta'ala. Start je hari tu, langkah-langkah je masuk, drag hidayah sampai ke hari ni. Tapi kalau ingat balik 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, Allah, bukan orang lain tepuk dahi, kita sendiri tepuk dahi. Allah, ni aku dulu ni. Allah. Muslimat, nak sebut apa ni? This is the reality, the flow of life. Kita ni, laluan kehidupan kita ni, dia ada macam catat. Muslimat, boleh terima tak contoh saya buat ni boleh? Reality. Itu biasa muslimat. Kalau Sayyidina Umar dulu satu masa dulu dia pernah jahat. Yang jahat dia tu tak ada orang sangka dia boleh masuk Islam. Tapi akhirnya Rasulullah SAW pernah kata kepada dia, ya Umar, sekiranya ada lagi Nabi selepas aku, maka mulah orang dia. Muslimat, siapa disangka? Sebab tu saya sebut tadi, bila tengok orang yang buat jahat ni, kita spend sikit. Dakwah kita kena. Ada orang tidak ada kasar-kasar tak boleh. Tak boleh kasar-kasar.
Orang tua kata apa? Tarik rambut dalam apa? Dalam tepung. Tepung budak berat, rambut budak putus. Tu dia tarik. Tarik slow-slow. Dan ni tukar da'i lah. Ustaz-ustaz lah pula. Tak boleh. Ada orang tak boleh terima. Muslim-Muslimah. Kalau tidak, tak ada lah orang yang bernama Profesor Mahayal. Tengok cara dia cakap lagu mana. Ada orang dia tak matuk mata dengan dia. Keras sikit. Dia suka jenis yang pasal apa? Jiwa dia pun jiwa keras. Ada orang tak boleh. Muslim-Muslimah dia kena semua slow and steady dengan Profesor Mahayal dia. Dia boleh terima. Apa pun dakwah kita biar sampai. Gitu je. Duk tunjuk jari ni ke orang salah ni, Muslim-Muslimah. Kita duk tunjuk orang salah ni. Satu jari tu tunjuk ke orang, 3 jari balik ke mana? Ni, orang tua dia buat satu tamsil, dia buat satu kinayah. Bidalan. Nampak juga tu. Kita duk tu tengok ke orang, tahu-tahu kita sendiri pun silap. Apalah, suruh depan rumah pun dia mari. Muslim-Muslimah. Satu hari tengok kita pula dah mari. Bukan setakat dah mari, seluar pendek pula. Maghrib isyak rukuk depan surah. Jadi semuanya sibuk sikit nak keluar ni. Satu masa dulu dia duduk betul ni. Ni tarik banyak. Nah harokat tarik. Apa? Masih percaya dok ni sebab contoh dia berlaku. Sebab tu ada spare sikit. Dakwah kita ni jangka masa panjang. Nabi pun dok gaduh slow and steady. Tapi taklah macam gerak langsung. Biarlah tak dia ustaz. Ada masa dia mari tak kena gerak juga. Penerangan penting. Jangan biar. Sama macam anak-anak kita lah. Tak boleh biar juga. Tapi nak sebut apa tadi? Ada orang kadang-kadang dengan sabit ujian dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sebut tadi, Allah Taala takdirkan kadang-kadang ada manusia perempuan kena satu-satu penyakit Tuhan beri ni. Dia ada rasa satu tempoh. Ini kajian saja. Ya, kajian. Kalau ada doktor sini ni mungkin dia boleh explain pada kita kok. Breast cancer ni di tahap ni berapa lama. Jadi bila dia tahu dia kena cancer ni Muslim-Muslimah level 2, dia ke level 3 ni macam mana. Itu dia tanya doktor, doktor tekan ke doktor. So tell me, cakap orang putih lagi. Cara-cara demo lah. Orang Terengganu dok cakap lah orang putih. Goyak. Kabur. Bila dia tahu kawan Bandung dia cakap gitu. Dia tak mau standard dia jatuh. So dok panggil pun dok. Dok ni kalau mama anjing lah. Tapi dok bukan dok tu. Dak tu. So dok tell me how much. Apa ni? Pure. Obat tu. Beritahu. Tak ada masalah obat duit nak. Cuma beritahu berapa jumlah. Asal saya baik kembali pulih sendiri. Doktor pun tak berani bagi satu harapan. Dia kata kita just buat treatment saja. Nak buat just bertahan. So duk tekan lagi doktor. So doktor berapa lama ni saya boleh ni survive ni. Kajian. So puan banyak-banyak bersabar. Dan banyak-banyak bersabar. Hak puan dengar cerita ni Muslim-Muslimah dia tak boleh cakap dah. Dia besar air mata je. Ni. Hak cakap ni dia punya habi lah. Habi lah ni duk tekan doktor ni. Tepuk-tepuk meja sekali. Doktor, beritahu saya berapa saya bayar. Kita just buat treatment. Jadi maybe dalam 6 months to 5 months just kajian saja. So kalau dia lepas pada ni insya-Allah dia she is sebab cakap lagi. Oh putih lagi cakap. So doktor boleh bagi satu jaminan, satu garanti yang isteri saya ni boleh sebab. Just kata buat je dulu. Buat dulu gitu. Dia tak puas hati. Ni manusia ni dia orang dia tak puas hati. So tanya lagi obat ada tak obat? Doktor beritahu saya obat ada tak obat? Cure nak sembuh penyakit isteri saya ni. Dia kata sebab sekarang ni tak ada just treatment saja treatment. Muslim-Muslimah dia jadi angin tau. Padahal yang breast cancer tu kena bukan dia, isteri dia, tapi dia tak puas hati. Lala dia tengok dinding doktor ni. Dia duk tengok ni dia dalam bikai. Certificate.
Apa guna jadi doktor? Ni apa semua ni? Kalau obat kanser pun tak boleh buat, tak boleh cari apa ni? Muslim-Muslim dia nak tahu doktor pula. Kita buat contoh yang dia berlaku dah ni. Dia duk tekan doktor ni. Ni apa guna? Doktor ni degree ambil kat mana? PhD ambil kat mana ni? Takkan dah selama pengajian doktor tak boleh cari obat untuk sembuh kanser. Apa guna? Dia duk tekan ni. Isteri pengantin ni. Bang sabar. Nampak slow balik semua. So doktor tak habis lagi. So doktor, tell me, bagi saya satu garanti, jaminan yang isteri saya boleh sebab. Muslimah. Doktor buat apa? Doktor tunjuk atas. Dia tanya tingkat berapa? Tingkat berapa? Muslim faham tak ni? Doktor tunjuk atas berapa ni? Ni tunjuk atas ni, faham tak berapa ni? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu kita muslimah. Tu kita. Cara mana pun kita, hebat mana pun kita tak boleh lari kelemahan kita ni. Dan lepas hujung sekali, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya kita dah. Ya? Mengalah kita, mengundur kita ni. Hebat lagu mana kita ni muslim. Bukan kita nak sembuh penyakit dah. Tuhan beri kita tua pun kita dah boleh nak hadapi. Sampai masa rambut ni berubah ni, boleh tutup lah dengan kata dye rambut, tutup dengan inang boleh tutup. Tapi hakikat tua boleh tutup tak? Macam kita sebut tadi, not by hook or by crook, not kita akan masuk juga tu. Kita akan keluar juga daripada pintu rumah kita masing-masing, bergelar mayat satu hari keluar. Cuma di atas kita sendiri je nak ambil dari segi tauladan. Kan Nabi katakan, kafa bi mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai suri tauladan. Kalau kita tengok kematian, dia jadi satu suri tauladan bagi kita supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia dapat, dan kebanyakan juga dia just tengok saja je. Nothing, tak ada apa pun. Dia kata biasa, ni normal. Dah? Waktu salam, go salam. Dia kata gitu je. Nah? Biasa. Ustaz, jangan bising lah. Bak mati ni, semua mati. Yang tak mati satu je, Ustaz. Sepanah hidup dia kata. Sepanah hidup dia je nak mati. Pasal tanah lah dia. Nah? Tobik kalau ijaz, kalau biru, orang tak panggil di sepanah mampu, orang panggil di sepanah hidup. So, it's normal dia kata. Normal. Semua. Ada tak orang gini? Ada. Kerak hati dia. Bukan setakat kerak hati, dia bangga kalau dia kerak hati tu. So, kematian bagi dia nanti. Tapi muslim-muslimat, satu hari pula menangis juga dia. Bila tu? Bila malakul maut berada di depan mata dia. Dan hari ni, dia akan keluar juga roh dia tu daripada ni sepotong daging bergelar jasad ni. Keluar juga dia hari ni bergelar mayat. Muslimat, sebelum kematian tersebut menyanggah kita, sebelum kematian tersebut menyapa diri kita, hari ni kita dengar hadis ni, kita buat satu preparation, persediaan sebelum Allah Taala ambil kita. Jadi kita dengar lagi ni. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mayat diletakkan di dalam kuburnya dan kawan-kawannya pun pulang. Mati seseorang, pulang Melaka sekejap je. Kalau anak saudara pun, saudara mana kalau datang pun sekejap je. Kadang-kadang malam bagi kita bila berlaku kematian, duduk di bawah rumah je. Jangan duduk kat tangga ke, dok naik pun muslim-muslimat nak tengok si mati. Oh, malam. Cukup malam. Kita pergi kat kematian bukan kita nak ambil tu, nak ambil suri tauladan, nak tengok ni besar rumah, dah bawa sekali, mati juga akhirnya. Banyak harta bersusung kereta dalam garaj. Dan ada orang senang muslim-muslimat, dalam garaj kereta dia ada kipas. Hak lagi ganas lagi aircon terus dalam garaj kereta dia. Wallahu a'lam, mungkin kereta tidak tahan panas pun. So kita tak boleh kata muslim-muslimat, kita tak boleh tunjuk jari dia apa ni membazir ke apa. Tak boleh, dia mampu. Pasal apa? Kita bukan jenis anti dunia, bukan. Muslim-muslimat, Tuhan beri kita nikmat, Tuhan beri kita kekayaan. Salah tak kita ambil? Tak salah.
Cuma make sure benda tu datang daripada hasil yang betul. Tu je. So dunia Tuhan beri pada kita, kita ambil. Dan tanda kita disyukur pada Allah Ta'ala, kita guna nikmat Tuhan beri pada kita tu dengan jalan yang betul. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ayat Quran jelas tu. Nikmat Tuhan beri pada kita, kita tunjukkanlah dalam ruangan. Bukan nak riak, tapi aku mampu pakai. Pasal apa? Gaji aku 100,000 bulan. So why not aku pakai BMW Exit. Ada orang mampu pakai muslim-muslimat. Kita duk kotok orang kaya pakai besar ni, kita tak ada duit. Kalau kita ada kapal terbang pun kita beli. Jangan sembang lah. Jangan sembang. Macam kita sebut tadi, jari ni tu tunjuk ke orang ni, silat ni, 3 jari dibalik ke kita. So tak perlu kita tunjuk. Tengok diri kita ni, tahap mana kita ni. So kita ambil nikmat Allah Ta'ala untuk apa? Untuk kita bawa bekal ke akhirat. Pasal apa? Sampai satu masa kalau harta yang kita cari selama ni kita tak bawa, situ je nak ingat. Ambillah dunia Tuhan beri pada kita, ambil. Cuma nak beritahu kenapa Nabi sebut dalam sepotong hadis, Nabi kata yatba'u mayyitah salasa. Hak iri bila berlaku kematian, hak iri jenazah mayat sampai ke kubur ni ada 3 perkara. Nabi SAW sebut ni muslim-muslim, kita dengar. Dan kemungkinan kita dah dengar dah benda ni. Nabi kata apa? Ahluhu. Yang pertama ahlu. Yang kedua wamaluhu, harta dia. Dan yang ketiga wa'amalu. Fayarji'u usnani wa yabqa wahid. Daripada 3 tadi 2 akan pulang dan 1 akan tinggal bersama dengan dia. Apa yang tinggal pada dia? Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa wa'amaluhu. Hak balik ni muslim-muslimat, hak kita duk sibuk sangat cara ke dia sampai kita lupa nak buat yang ketiga. Kenapa hak balik? Ahluhu wa maluhu. Subhanallah. Kita duk sibuk cari hak wa maluhu dengan ahluhu ni sampai kita lupa wa amaluhu. Subhanallah. Takut anak lapar, takut anak ni muslim ada orang dia planning dia punya planning tu jauh. Anak-anak ni nak berjaya belaka. Kata Haji dan Cik ada masa mai tak jemaah dia tu bukan tak pergi ustaz. Ustaz senang cakap dah, ustaz tak ada kerja, ustaz memang kerja ustaz. Surah. Habis surah masjid ustaz. Tu kerja ustaz. Macam saya ni tanggungjawab banyak ustaz. Anak-anak ramai ni kecil-kecil semua ni. Tak nak sekolah, ustaz boleh ke tanya anak saya? Dia duk tanya kita ustaz. Dia kata tak lah, sekadar peringatan. Dan kebetulan duduk dalam taman ada dah surau. So datang sekali berjemaah. Bukan tak mari. Tahu. Tapi tak jam lah, tak sempat. Saya keluar buku apa ustaz. Cuba ustaz fikir. Saya 9 to 5. Walaupun saya bos, tapi saya disiplin tu. Saya straight punya orang. Walaupun undang-undang tu saya yang buat, tapi saya disiplin. Bukan daripada sekarang, daripada dulu sejak saya makan gaji 5 orang lagi. Sampai sekarang saya jadi bos, saya manager, saya CEO. Oh, dia terus sebut pangkat-pangkat dia ni. Ustaz sekali dia sebut, ustaz sekali dia sebut. Ajak main surah tapi dia beri excuse, alasan. Banyak. Berjala-jala. So ustaz saya nak beritahu ustaz, saya keluar pukul berapa? Pagi 9, pukul 9. Saya keluar pukul 8. Sampai 2 pukul 9. Kadang-kadang awal sikit ke apa. Keluar start pukul 5, kadang-kadang 5.30 meeting pula, jumpa pula kawan-kawan ni, golf ni apa dia ni, main golf dulu. Nak sampai ke rumah ni start ni, saya trouble lah. Kadang-kadang tired tu, tired. Penat. So apa guna start kalau saya datang pun surau, kalau saya tidur pujuk-pujuk, ustaz tu tengok saya, apa guna? Yang rasa dia konkret betul. Tak minat lah tu. Masih percaya tak saya buat contohnya dia ni? Percaya tak ni? Saya buat contohnya dia berlaku ni. Oh, lebih dahsyat pada tu ada. Hak lebih dahsyat lagi masih mak dia kata apa? Ustaz, jangan percaya lah. Saya senang, saya susah pun, saya tak susah pun ustaz. So ustaz, nak semayang ke, nak likuk ke dalam surah? Dia kejap tangan kita pun risau.
Cuma nak pesan ustaz satu je. Pesan satu. Anda kata saya mati, tolong doa sikit untuk saya. Layan kamu. Ajak main surah apa tak boleh, tak suruh doa kamu. Tergamuk atau kalau aku tergamuk semua aku pergi kecil atau hukum. Tu yang aku tergamuk. Tapi muslimin haram ni betul tau. Tapi padang yang dia cakap tu, ada orang muslim yang besar tak mau semua dengan agama. Dia jadi lawan agama dia sendiri. Ni, saya tak tahu muslim yang besar boleh terima tak saya buat contoh sebegini ni. Tapi pengalaman kita mengajar macam-macam orang kita jumpa. Macam-macam orang. Oh jenis cengeng, bodoh, jenis dia dah balik kita ni. Kita kata bukan kata pada mai tak semayang. Bukan kata gitu dah. Dia kata, "Cik, ada masa jom sekali semayang di Marah rumah Allah Taala." Pasal apa kita pesan dia? Pasal kita tahu di Islam. Kalau dia ni Chinese ke apa ke non muslim. So dak patut saya ajak dia main surah. Tapi nama kata manusia ni, wa kana insanu aksaru syai'in jadala. Nabi sebut tu, Allah Taala sebut dalam surah Al-Kahfi. Nama kata manusia dia akan membantah. Wa kana insanu aksaru syai'in jadala. Nama kata manusia dia akan membantah. Orang kata betul benar pun dia akan bantah. Pasal apa? Tak sesuai dengan nafsu dia. Tapi muslimin-muslimat, anda kata berlaku kematian di rumah dia, kita semualah yang duduk disibuk. Kadang-kadang dia tak mari pun. Dia kata boleh tak pesan ke ustaz? So datang rumah air dengan dia apa sikit-sikit. Tak apa, air buat makan sikit. Ada nasi Arab. Boleh. Nasi Arab pun ada, mi goreng pun ada, nasi goreng pun ada. You boleh makan. You boleh makan. Tapi pesan ustaz tu datang. Amal cari 40 orang baca Yasin rumah air. Mesti besar kita pergi rumah ni boleh isap rokok je. Kaki pun ni sila bangun. Hidup tengok je kita. Nama kata je nak pegang sekali Yasin, kurang-kurang pelarut sikit berapa pegang saja je waktu dulu. Boleh dah. Dah juga. Dah. Kita baca lambat lagi ke? Dia tanya pula lambat lagi ke? La ilaha illallah. Semua manusia ni dalam dunia ni macam-macam. 1001 macam. So kalau saya sebut dah contoh ni, ada contoh dia dalam taman kita ni. So tak sebut dah mana tu biasalah. Pasal apa? Itulah manusia. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Nama kata manusia ni memang jenis dia membantah. Tapi muslimin nak sebab apa? Satu masa kelak kita akan dimasukkan juga di dalam kubur. Selesai je kita letak di dalam kubur, muslimin muslimat, kata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala beri izin. Maka selepas daripada itu dia akan mendengar bunyi terompah mereka, orang yang menanam kita tadi, orang yang mari uruskan jenazah kita daripada semalam. Contoh kita mati dah dalam pukul 8, pukul 8, pukul 9 malam, mati kita sibuk dah umur kita ni. Kalau kita ada isteri kita akan telefon saudara mara waktu dekat, beritahu kematian kita. Dan adalah beberapa orang terkejut, iya ke, baru minggu lepas Aifka dia jawab pun okey lagi, sihat lagi. Telefon dia pula, baru semalam jumpa dia kat kedai semalam, okey lagi. Terkejut pasal apa? Memang sifat maut itu dia mendadak. Kadang-kadang bukan apa pun muslimat, kita boleh mati dalam bilik air rumah kita sendiri. Ramai orang jatuh belasok kaki dalam bilik air rumah dia, putus nyawa dalam tu je. Ada berlaku dekat sini? Sama juga macam di Kemaman, ramai juga. Bisa lah, betul ke bisa? Isyak dah, nak berhenti dah ke? Kau isyak ke ngaji? Boleh tarik panjang sikit lah ni? Pukul 10 boleh? Boleh lah, main balik pula ni, esok Melaka pula ni. Memang kadang-kadang dah, insyaAllah. Tapi nak sebut apa, kita kematian yang kita tak tahu, punca apa? Ni dalam ramai kita ni. Ni dalam ramai kita ni, kemungkinan ada yang mati kemalangan ni. Dalam ramai. Saya muslim sebab mungkin ada yang Allah Ta'ala takdirkan kita ni mati dengan sabit kemalangan. Dan ada juga kemungkinan dalam ramai kita ni, dengan sabit kematian kita ni lemas. Air ke, apa ke. Kemungkinan. Dan kemungkinan juga di antara kita dalam ramai-ramai, kemungkinan juga ada yang mati dengan sabit penyakit. Tuan boleh beri penyakit apa pada kita, dengan sabit penyakit tersebut kita putus nyawa.
Dan ada juga manusia yang Allah Ta'ala boleh beri pada dia sabit kematian dia. Kenapa muslimin-muslimat? Tua. Usia tua tu menyebabkan kematian dia. Apa pun muslimin-muslimat? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap barang yang menyawa pasti akan mati belaka. So bukan soal kematian tu yang kita takut. Adakah bila kita takut dengan kematian, kematian tu tak mari pada kita? Tak. Dia tetap mari juga. So adakah bila kita ni rasa berani nak mati, so mati tu tak mari pada kita? Tak, mati tetap mati juga. Berani mati pun mati, tak mau mati pun mati, suka mati pun mati, tak mau mati pun. Tu kata Al-Fadhil Ustaz Ismail Kamus. So, tak benar ni. Yang perlu kita takut kenapa? Preparation, persediaan. Apa yang kita nak bawa amalan kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala, muslimin-muslimat. Hak tu je. Yang risau tu. Yang risau yang tu. Soal apa punca kematian kita tu yang tak penting. Tak penting yang tu. Yang penting sekarang, apa dia persiapan kita. Andai kata aku mati pada malam ni, amalan tersebut boleh menyelamatkan aku. Muslimin-muslimat balik sekarang, balik. Ni habis-habis kuliah nanti ke pukul 9, 9 lebih sikit ke. Balik rumah sekarang, habis sembahyang Isya. Sekejap. Kita buka pintu rumah kita, kita pajak sekejap, kita berdiri sekejap, kita tengok dalam rumah kita ni. Ambil masa sekejap, dalam seminit ke apa. Tengok sekejap. Hampir komplit dah. Yang selama ni Tuhan hantar kita ke dunia dengan umur kita sekarang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Apa yang kita cari selama ni hampir, almost complete dah. Hampir-hampir complete dah. Rumah pun kita ada, isteri tersayang pun kita ada, anak-anak ramai dah. Hari ni pun dah ramai pun keluar daripada rumah. Hari ni tinggal kita sekelamin je. Satu masa dulu bilik ni, rumah kita riuh rendah dengan anak-anak. Hari ni tunggu hari raya je. Tunggu hari raya baru penuh semula. Duk tengok ni, besar punya rumah aku ni. Hampir komplit dah. Cuma sikit lagi. Sikit lagi. Kenapa? Preparation. Sedikit ni, persediaan ataupun bekalan. Persediaan untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu je tak ada. Itu je kita ada muslimin-muslimat. Amalan. Dan betul pula dari segi taubat kita pada Allah Ta'ala. Yang satu masa dulu kita buat dosa ni kakau. Tahu kakau? Banyak ni. Mungkin di antara kita dulu satu masa dulu muda kita ni semayang bukan kita punya habit. Bukan kita punya jenis, bukan kita punya kebiasaan kita semayang. Semayang ni ada orang jumpa saya dia. Pakak ayuh lah. Dia kata Ustaz, dia pok sekarang pok. Orang blok mama dibahasakan diri dia pok. Pakcik lah, pakcik. Tapi pok dia panggil pok. Bukan K-pop, bukan. Dia ingat dia K-pop, bukan. No. Pok ni bapak. Dia kata Ustaz, pok ni alhamdulillah Ustaz. Ini setahun dua ni alhamdulillah boleh dah. Semayang waktu ni komplit dah, alhamdulillah. Kita pun pelik, dia mari-mari approach kita cara gitu. Jadi tinggal satu question lah. Kita tanya berapa umur pok sekarang saya. Dia kata Ustaz, saya pok sekarang dalam umur 58. So pasal apa pok kata sekarang baru komplit semayang? Dia kata saat dulu zaman kerja pok ni kadang-kadang dan subuh zuhur terlepas, dan zuhur kadang-kadang asar terlepas, kadang-kadang nak cerita banyak terlepas lah pada waktu semayang tu. Benda ni muslim-muslimat. Kalau kita sebut sikit kita bukan di seorang lama. Cuma hak ni mari seorang mengaku. Kalau nak kena lama. Hak kata zaman muda tak semayang tu pun ada. Cuma dia mari apa dia tanya kita. Dia start macam gini, macam pok ni pok ni. So hari ni pok komplit dah semayang. Tu pun ni pun ada rasa sikit ni cita-cita, duit pun ada simpanan sikit. Rasa dah nak pergi haji, nak umrah ni. Tak boleh buat haji pun nak buat umrah dulu sebelum Allah Ta'ala ambil. So nak tanya ustaz ni. Ni. Cerita solat-solat zaman pok muda-muda dulu perlu qada kan? Oh, waktu punya nak tahu. Dia tanya ni, perlu qada ke hak ditinggal satu masa dulu? Muslimin-muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa dia? Fadainullahi haqqu an yuqda. Hutang Allah Ta'ala tu lebih berhak membayar. Berhak bayar. Kita jangan ini muslimin-muslimat take for granted tu. Banyak kita tertinggal solat kita.
Kadang-kadang kalau nak hitung balik semula, satu hari kita ada 17 rakaat. Yang kita start semayang komplit ni baru umur 55, 56 gitu je. Yang berbaki kita balik umur berapa? Kita balik umur 15 tahun. So hari ni start semayang umur berapa? 50 tahun lah kita letak. So 50 tolak 15 jadi 40 tahun. Kita hidup dalam berhutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Tuhan lanjut usia kita. Sempat kita kena tikar sejadah. Tapi muslimin-muslimat 40 tahun tu pula kita ni wajib kita kena qada. Muslimin-muslimat bukan angka yang kecil dah. 17 rakaat satu hari. Dan kita nak hitung pula dengan 40 tahun ni, satu tahun pun ada 365 hari. Dan betul pula dengan 5 waktu kali pula dengan 17. Ui, mata ni duk tengok nombor. Lalas sekali lagu mana? Banyak sangat malah nak qada. Bila banyak sangat angka tu malah nak qada. Walhal muslimin muslimat hak tu wajib kena qada. Saya nak pesan saja gini je. Qada tetap qada. Soal sempat dah umur kita ni hak tu kita serah pada Allah Taala. Allah Taala tahu siap-siap. Muslimin muslimat, innallaha alimun bizati. Innallaha alimun bizati. Sesungguhnya Allah Taala dia Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Cuma sedikit azam. Kalau Allah Ta'ala pelihara rumah aku nak ni qada. Ada orang dia boleh buat muslimin-muslimat. Start dia dapat hidayah, dia qada semula. Habis sembahyang zuhur, bangun pula 4 rakaat, qada balik semula. Setiap hari dia ganda satu hari. Habis zuhur, qada zuhur. Kadang asar sembahyang asar, habis asar, qada asar. Cuma dia bimbang lepas zuhur, lepas asar, lepas subuh ni bimbang takut fitnah. Fitnah apa dia? Apa ni? Banyak sunat apa? Ada sembahyang sunat lepas risau juga. Punya uduk cakap. Dia pula takkan nak cerita, ni nak sembahyang qada je nak. Sembahyang qada. Orang buat tidak tanya pun. Risau juga. Tapi kita pesan saya muslimin-muslimat, qada, sembahyang qada. Qada ni dia tak ada waktu tahrim. Even kita boleh sembahyang juga di waktu-waktu yang dilarang. Contoh selepas subuh, contoh selepas asar, dan contoh waktu tengah istiwa tu. Kita dari segi hadis Rasulullah SAW, kita ada 3 waktu yang dilarang sembahyang sunat. Yang pertama selepas tu waktu subuh, sebelum kata terbitnya matahari dengan kadar segala. Waktu kitab fiqh ada sebut. Ulama yang letak tu kadar segala tu. Dan macam pula dia mari tak segi waktu. Apa dia? Selepas waktu asar. Dan betul kalau kita baca lagi dalam hadis Bukhari ada segi waktu yang dilarang. Apa dia? Waktu matahari tengah terpacak tu. Bukan kata dilarang solat saja, solat sunat saja. Bahkan waktu tersebut, 3 waktu tersebut juga dilarang disimpan mayat di dalam kubur. Di situ ulama dikias sikit. Tapi muslimin-muslimat nak sebut kenapa? Ni semua ni untuk kita qada fardu, tak ada waktu tahrim. Tak ada. Dia sama macam kita duduk di Mekah Madinah. No. Haramain tu muslimin-muslimat kita boleh sembahyang sunat bila-bila masa je. Even lepas subuh kita boleh sembahyang. Ada orang larang kita kepok pada dia. Nah. Dia solat dia kata no. La dia kata dia boleh sembahyang. Apa dia? Hazard, haramain. Dia pun kan wajib semua. Ni, pasal apa? Haramain, 2 tanah haram boleh sembahyang bila-bila masa je. Dia tidak tersangkut dengan waktu tahrim. Dan sama juga kita ni nak qada fardu bila-bila masa pun boleh. Kalau kita kias sikit lagi kalau kita nak bayar hutang, orang-orang ada hutang dengan kita ni, orang nak bayar hutang duit kita ni 1000, bila-bila masa pun boleh. Cuma kalau dok dia sikit nak berhutang, berhutang jangan. Tapi nak bayar hutang yang kita start ni. Nak bayar hutang start ni lepas subuh lagi boleh tak? Mari je lepas subuh boleh. Lepas asar boleh tak start? Mari lepas asar. Ni waktu matahari tegak tu boleh mari bayar hutang. Start nak berhutang boleh tak start lepas subuh lagi? Nak berhutang tunggulah, tunggu cerah sana sikit. Nak berhutang masa-masa gini. Nak hutang semula, tapi nak bayar hutang sama juga kita nak bayar hutang kepada Allah Taala. Fadailullahi haqqu an yaqda. Hutang Allah Subhanahu Taala lebih layak membayar. Nak sebut kenapa ni muslimin muslimat? Saya nak sebut kenapa ni?
Bimbang kita ada terlepas fardu masa dulu. Kod-kod alam barzah kita tu yang Nabi kata boleh jadi juga daripada lubang-lubang api neraka. Hak tu kod-kod. Risau muslimin-muslimat. Dak mati kita malam ni esok. Dak esok minggu depan. Dak minggu depan bulan depan. Dak bulan depan tahun depan. Dak tahun depan kedatang. Kita dengan kematian ni semakin hampir. Betul sungguh kata Imam Ghazali rahimahullah taala, hak dekat dengan manusia itu apa dia? Mati. Kita nak cari balik muslimin-muslimat 11 hari bulan 11 Oktober 2014. Makin jauh dah. Hari ni 12, esok 13. 11 tu kita nak ambil semua dia jauh. Makin jauh dah. Waktu yang berlalu tu makin jauh. Lusa 14, 11 makin jauh. Nak sebut apa? Kemudaan kita. Naik usia kita semakin jauh. Tapi kematian dia semakin hampir. Ada orang hidup menghitung sekarang lagi 90 hari kematian dia. Cuma dia tak tahu. Dia tak tahu. Lagi 90 hari dia akan masuk di alam barzah. Tidak tahu. Sampai hari tersebut, iza jaa ajalun la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mari tempoh ajal maut seseorang, Allah Ta'ala ni tidak lambat dan tidak dipercepatkan. Hatta walau satu saat sekalipun. Tak. Maut tu mari muslimin-muslimat punctual. Pukul berapa kita mati? Pukul 10 dan 13 minit 14 saat. Mari tu punctual. Pasti akan keluar roh kita daripada jasad kita ni. Dan segala rezeki Allah Ta'ala beri pada kita yang tertulis di Lauh Mahfuz habis belaka dah. Sebab tu ada orang yang duduk di sakaratul maut dan dia cuma menunggu rezeki dia habis belaka dah. Sehingga kau orang letak dalam air dalam mulut dia pun dia tak dia nak telan dah. Cuma kadar nak mengasuh basahkan tekak je. Letak air, titis air dalam tekak dia gelegak je bunyi. Tapi nak telan tak boleh dah. Pasal apa? Rezeki mu hari ni habis dah. Muslim-muslimat tak risau ke? Anda kata mati mana ni? Apa persediaan kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala? Nak bawa apa je mana ni? Macam saya sebut tadi, balik sekarang tengok sekejap rumah kita. Ataupun sekarang nak tidur tu, belah-belah nak tunggu terlena ke apa, belah-belah tangan duk paku daya ni, duk tengok ke atap rumah, duk tengok kipas, duk pusing tu, belah-belah tunggu terlelap ni, duk fikir sekejap ni, 40 tahun lepas, 50 tahun lepas, dosa aku buat banyak. Solat aku dok jaga, puasa pun kadang-kadang aku ada buat. Aku buat pinjaman rumah pun terlibat dengan pinjaman riba, beli kenderaan pun terlibat dengan riba, beli perahu. Oh, ni semua ni muslimin-muslimat. Ni semua dosa-dosa nak cekam kita belaka. Yang jadi masalah kita pasal kita tak nampak dosa. Itu masalah. Dosa tak sama juga kita buat ni muslimin-muslimat, sama juga macam kita buat pahala. Kita buat kebaikan, pahala kita nampak tak? Tak. Kalau nak buat contoh sikit lagi, dah ibarat macam kita pakai kredit kad. Pakai kredit kad ni, ada orang dia tak gaduh ni, bawa duit dia terleceh, dia bawa sekeping tu je. Dia kata, you know why I tak pernah kena rompok, dia kata. Dia duduk tanya ke kawan dia tu, pasal I tak pernah bawa cash, that's why I tak pernah kena rompok. Dia cakap gitu. So you buat apa? Dia tunjuk ni kad kredit dia, duduk susun atas meja ni. Kita duduk tengok tu, platinum gold ada berlakon. Kita nak pegang pun takut. Dah tak cik, dia kata. Oh, kita budak pegang, letak balik semula. Muslimin-muslimat pakai kredit kad ni, pergi mana-mana pun kredit kad je pun. Pergi pasar raya, beli gula pun kredit kad. Dia taruh sign dia sikit. Apa tu kami swipe ke apa? Swipe sikit, nah. Toko cashier tolong swipe. Lama tu pula. Dia cek sign sikit ni. Pergi beli apa pun swipe, isi minyak pun swipe, dia tak gaduh. Naik 2% dia tak bising. Ai swipe kan. Ada hal lagi dia swipe je. Muslim-muslimat. Pergi beli komputer pun, pergi apa pun, semua swipe je. Tapi nak kejut dia bila? Hujung bulan. Bila statement siapa? Siapa? Buka siapa? Tengok muslim-muslimat. RM13,950, 49 sen. Bila ni? Aku belanja bila ni?
Kejap. Rasa gemuruh sekali. Tolong pula ada asma. Duk tekan tu. Tengok balik semula. Ambil bil lama-lama, susun balik semula. Tengok di berapa bulan ni. Okey, betul. Okey, betul. Betul belaka lah. Pasal mu yang belanja. Tak ada orang pun belanja. Bukan isteri mu yang belanja. Bukan mu yang belanja. So duit tu, apa yang tercatat di dalam statement tersebut, semua diri kita yang belanja, muslimin-muslimat. Sama juga kita di akhirat pula. Nak kejut ni bila pembentangan surat amalan kita ditunjuk pada kita, hari tu baru kita kejut. Ni semua muslimin-muslimat. Surah Al-Jasiyah ada sebut. Apa dia? Orang yang banyak lakukan dosa ni sehingga kan kaki dia tak boleh stand. Jasiyah tu apa? Melutut dia. Dia makan Rabbul Jalil. Subhanallah. Muslimin-muslimat, dengar benda ni kita jangan tengok kok kena orang. Kita risau kok kena pada kita. Surah Sajadah, saya orang sini membaca kok. Ayat apa? Walau tara izil mujrimu nanakisu ru'u sihim. Tak. Inna rabbil sebut apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Hayat ni semua orang hafal lah tu. Tapi muslimin cuma di segi makna dia kita tak letak. Kita tak baca ayat tu, masuk dia berapa muslimin muslimat? Allah Ta'ala sebut walau tara. Anda kata mu boleh tengok ni hari kiamat. Betapa ngerinya hari kiamat ni. Tak kala tu ahli-ahli masyar ni duduk berdiri, duduk tengok ni betapa ngeri. Dengar tu muslimin muslimat dia pada masyar. Dengar neraka duduk melaung, mampuk pula di mata. Keluar di mulut ni orang-orang yang berdosa, orang yang kufur terhadap Allah Ta'ala. Keluar di mulut dia sebut apa dia? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Abasarna, kami telah melihat, ya Allah. Nampak dah ni, kenapa ni? Neraka. Wasami'na, kami dengar dah, ya Allah, neraka mu ya Allah. Farji'na, ya Allah, kembali semula kami ke dunia, ya Allah. Farji'na, ya Allah. Farji'na na'mal salihan. Supaya apa? Supaya kami boleh beramal semula, ya Allah. Balik semula kami, muslimin muslimat. Kita minta satu benda yang Allah Ta'ala memang tak beri pada kita. Sama juga macam budak-budak, dia tak belajar, tiba-tiba hari peperiksaan dia dah gagal jawab. Dia nak minta balik. Tolong cikgu. Merayu dia pada cikgu ni, cikgu tolong cikgu, beri balik saya peluang. Saya janji lepas ni saya belajar betul-betul. Muslimin muslimat, cikgu kata apa? Setakat ni je lah. Setakat ni je. So tunggu result peluang nanti. Muslimin muslimat, bukan Allah Ta'ala boleh buat, tapi satu pengharapan. Keadilan Allah Ta'ala ni dia maha jelas. Duk merintih minta dengan Allah Ta'ala, ya farji'na na'mal salihan, supaya aku balik semula ke dunia nak buat amalan, nak beramal soleh, ya Allah. Pasal apa ni? Inna mungkinun, hari ni aku yakin dah, ya Allah. Aku nampak jelas dah, ya Allah. Segala janjimu sebut dulu, hari ni aku nampak ya. Rupa-rupanya benar orang yang berdosa itu akan dihumbang di dalam neraka. Muslimin muslimat, cuma kita dah ambil iktibar. Tu masalah kita lah. Tu salah kita. Ada orang dia suka mengeraskan hati. Muslimin muslimat, ni dalam dengar ni bukan tak rasa ni, tapi saja ambil biasa. Jangan. Saya minta sangat-sangat muslimin jangan buat gini. Bimbang-bimbang Allah Ta'ala kematukan hati kita. Lepas pada ini hidayah tak akan berulang lagi. Dan akhirnya kita hidup dalam keadaan kita ni apa dia? Degil cengeng, keras hati, dan akhirnya kekufuran kita akan berakhir kehidupan kita. Muslimin muslimat, wa na'udzubillahi min zalik. Dengar ni tak je. Saya tegur ni bukan untuk muslimin muslimat juga, bukan. Ni tazkirah ni untuk diri saya juga. Pasal kita pun orang buat dosa juga. Nak sebut apa dia, tolonglah. Hak lepas sudah hak lepas pendatang minta ya Allah, istiqamah ya Allah. Aku dah selamanya di dunia ni, ya Allah.
Hari ni kita duk tengok jiran, saudara kita, mak ayah kita, seorang tinggalkan kita. Dan hari ni kita mula duduk pula di tempat mak ayah kita dulu. Satu masa dulu mak ayah kita duduk tempat ni, hari ni kita pula ulang semula, ganti pula tempat duduk mereka. Dan kita, anak-anak kita pula kembali duduk tempat di mana anak kita duduk satu masa dulu. Inilah dunia muslimin muslimat. Dia spin around, dia berputar. Hari ni kita duduk atas, satu masa kita duduk. Dan satu masa kalau ajal kita ni kita akan dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ambil sikit lagi surah Al-Mu'minun, Allah Taala disebut afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Allah Taala tanya kita. Allah Taala kata apa? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Hei manusia, adakah kamu kira aku jadi kamu ni sia-sia je? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kamu kira kamu takkan dikembalikan semula kepada aku. Muslimin muslimat, Allah Taala herdik tu. Allah Taala tanya kepada kita. Tuan tanya kita ni, adakah aku buat daripada taduk kepada ada, hatta di bumi ampang ni saja-saja gitu je, tanpa mu tahu apa tujuan sebenar mu mari ke dunia. Muslimin muslimat, kita mari ni Allah Taala sendiri pun dia sebut wala khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin itu melainkan apa dia? Untuk menyembah di Allah Subhanahu wa taala. Macam saya sebut tadi, sudah. Balik pada hadis. Begitu Ustaz Ayub. Dia baca hadis dia terbang. Dia baca hadis dia terbang. Muslimin muslimat, ingat lagi ni hadis kita baca apa dia? Ingat lagi ni. Dah ingat dah. Tahu memang dah ingat punya. Ayah hanguk tahu dah ingat. Hadisnya cerita tak kala mayat letak dalam kubur tadi, tak habis ke ni? So kawan-kawan dia, saudara dia tinggal. Bila tinggal tadi muslimin muslimat, Allah Taala izinkan si mati tadi dengar bunyi terompah. Dan hadis sebut dia tu, dia sebut apa nama? Hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim. Allah Taala boleh dengar ni gesek selipar terompah-terompah tinggalkan kita tu. Allah Taala izinkan. So muslimin muslimat bila dengar hadis ni, jangan muslimin muslimat tanya pula saya, "Dah Ustaz, yang orang kata mati dalam kapal terbang tu, yang tak ada kubur tu apa cerita pula?" Sedangkan hadis ni kata, ni hak sifat dia dalam kubur. Hak mati tak ada kubur tu apa cerita pula tu? Dan betul tak macam mana pula yang kita mayat-mayat yang mati di dalam perut binatang. Contoh mati dalam perut buaya. So macam mana pula dia dengar tu, orang tinggalkan dia. Muslimin muslimat, hak ni kita serah pada Allah Taala. Tapi hak ni Nabi cerita hak mati kebiasaan. Mati orang yang disimpan cara kebiasaan di dalam tanah. Apa pun kita, cara mana pun kita mati, di mana pun tanah kubur kita, muslimin muslimat, alam barzah tetap kita akan lalu. Kita jangan tengok alam kubur, muslimin muslimat, mayat disimpan di dalam kubur. Tu kubur. Alam syahadat. Kubur tu alam syahadat. Yang cerita ni alam barzakh. Alam barzakh. Allah Taala sebut apa? Yang ada Allah Taala sebut dalam surah Al-Rahman. Ya, marajal bahrainiyal takiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Itu ayat tu kita semua hafal, cuma tak tahu maknanya. Itu masalah kita lah. Masalah saya bukan muslimin, masalah saya. Allah Taala sebut apa dia? Marajal bahrainiyal takiyan. Allah Taala izinkan kedua-dua air tersebut mengalir. Air apa ni? Air laut dan juga air sungai, air masin dan juga air tawar mengalir. Bainahuma, di antara keduanya, barzakhun. Barzakh, dia ada penyekat. La yabghiyan, di antara kedua tu. Sebab tu ulama kata barzakh ni dia kata di antara alam dunia dan akhirat. Dia ada transit. Di mana dia? Wallahu a'lam bissawab. Kita nak tahu di mana? Tunggu mati dulu. So boleh sembang. Hari ni nak tanya dua kajian. So Ustaz, macam mana Ustaz? Ada orang muslim-muslimat dia ni dia nak pakai Islam dengan logik akal dia. Mana boleh muslim-muslimat? Islam kita anut, agama kita anut, dia kalau boleh tunjuklah mudah. Sama juga macam cerita bab neraka. Neraka ni kalau boleh tunjuk senang. Ustaz tak payah mari daripada jauh-jauh. So hari ni kita tengok video neraka ya. Pasang dia duduk depan ni. Tengok ramai-ramai pakat nang ya, tengok neraka azabnya lah. Tak ada. Cuma ustaz boleh baca dan according hadis, according Al-Quran, tu je. Nak tunjuk gambar
Cuma cerita tu kadang-kadang tekan sikit suara biar nampak. Oh, sungguh saat ni kamu. Tu pun boleh lain lagi. Boleh tidur lagi pun. Duk tekan ni, naik tegang orang leher ni. Boleh lain lagi. Bukan salah tak. Pasal apa aircon sejuk. Ustaz jangan marah Ustaz. Muslimin Ustaz tak ada masalah. Tapi nak sebut kenapa? Ni senang hari ni kau boleh tunjuk proof kepada kita depan-depan. Sama juga boleh tunjuk orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Ni dah hasil dia. Boleh tunjuk gambar. Ni gambar. Inilah hasil orang yang derhaka pada Allah Ta'ala. Senang. Tapi dak Islam tak mari gitu. Ni kita duk tengok cerita apa? Tanah kubur. Tengok Tok Adi buat cerita ni. Tok Adi kadang-kadang duk fikir juga, kampung dia je ke yang jahat ni? Tak ada kampung orang lain pun. Mayat balik di ulur, duk tobek api kat dalam kubur ni. Muslim-Muslimat. Drama. Ini drama. So drama ni kita tinggal dia pun ada follower dia. Dia ada orang yang minat. Ada orang suka. Kalau dia tidak, takkan sampai musim ke-10 dia sekarang. So ada peminat lah tu. Bila ada peminat, ada dapat tarikan. So sampai musim ke-10 lah dia. Dan tak kecuali, tak mustahil musim ke-11 akan dia pula. Pasal apa? Dia TV, dia komersial, dia rate dan cuma kadang-kadang benda yang dia tunjuk tu muslim-muslimat Nabi penuh berdoa. Umat dia Tuhan tak balas juga atas dunia ni. Dan tunai tak juga. Cuma kadang-kadang dalam 1000 orang tu adalah Tuhan tunjuk dalam 1000 orang adalah seorang Tuhan tunjuk. Taklah semua orang jahat. Kalau tidak muslim-muslimat ramai orang jadi baik. Lepas tu kita jangan tanya, begitu sebab apa Tuhan dah buat kita senang, kita ramai jadi baik. Muslim-muslimat tidak senanglah syurga tu. Kalau tidak Tuhan nak buat syurga ni apa? Kan dunia ni tempat ujian. Dan allazi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tu tak. Menjadikan Allah akan jadikan mati dan hidup tu. Ini nak uji. Tara mana kita ni? Dia kata nak buat baik dalam amalan kita tu. Muslim-muslimat kita kena faham konsep tu. So bila jadi ni kadang-kadang Tuhan dok tunjuklah semua. Kadang-kadang kita duk tengok ni, aku tunggu dia mati je. Aku nak tengok. Terbakar kat sini liang ni. Duk tunggu tak ada juga. Mudah pula dah. Kadang-kadang orang naik semayang mayat dia ustaz-ustaz saja. Mana ni? Ada jahat ni. Muslim-muslimat kita judge tu daripada pandangan mata kita. Tapi walhasil dia dengan Allah Ta'ala je tahu. Cuma bimbang dalam 1000 orang tu, hari Tuhan nak beri fitnah, bimbang takut kita yang kena. Muslim-muslimat bimbang. Macam kita sebut tadi, Tuhan tak beri semua orang jahat ni mati, dia susah. Tuhan tak beri semua hari mati orang jahat ni, ulur duk tubik kok liang. Duk tubik ulur ni kok liang, gali-gali liang, tengok ulur duk dalam, gali lagi liang lain, ulur lagi duk dalam. Tuhan tak beri juga hari nak semayang mayat ni, ulur duduk gerak, nampak gerak. Ni, nampak mayat bergerak-gerak, tahu-tahu tengok ulur. Ulur. Ya, muslimin-muslimat. Tuhan tak beri pula dia hari nak mandi mayat orang yang jahat, orang berzina, duk keluar nanah darah daripada kemaluan dia. Tak, Tuhan tak beri gitu. Cuma dalam 1000 orang, mungkin ada seorang. Cuma yang kita takut dalam seorang tu kita tu. Hari orang duk pikul mayat kita, turun tangga, tahu-tahu belasok, mayat duk turun tu. Orang duduk atas, pegang ni keranda kita, tahu-tahu bocor. Papan keranda tu bocor, jatuh mayat kita. Duk marah ni, papan kenapa guna ni kayu, kenapa? Dia kata, biasa. Papan lama tu, duk marah ni, waris marah. Ambil akak sebelum mayat, paku balikkan dia, letak balik semula. Seorang masuk akak pula. Akak jalan 2-3 langkah, muslim-muslimat. Ni rebah pula depan, mayat sekali lagi jatuh pula. Glolek ni. La ilaha illallah. Duk akak ni nak tunggu mayat baru sini memang tidak lama dah. Akak balik mayat letak semula dalam keranda. Duk tengok mu, tengok aku tengok mu. Tengok ni pasal apa jadi gini ya? Letak semua. Letak akak-akak pikul-pikul. Sampai dikubur pula liang comel dah. Aziz Hatta berapa kata? Dia buka 3 kaki kali 7 pula dalam pula sama macam panjang je lah dia kata gitu.
Memang golik-golik memang boleh lah kita suap. Bila letak muslimin-muslimat tak boleh masuk mayat. Bingung ni. Dia kata gali besar mana? Dia kata biasalah tubuh besar ni, kan dia memang boleh muat lah ni. Muslimin-muslimat hari nak sipang mayat kita boleh masuk dalam kubur. Turun 3 orang, daripada 3 orang turun lagi 2 orang, 5 orang duk tadah ni. Tak boleh nak tok. Padahal khandil tu besar mana je. Allah Taala ujian hari tu. Ni yang saya sebut ni ada berlaku dah ni? Tak berlaku di Ampang, tak berlaku. Dia mungkin berlaku di Colombia, mungkin kemungkinan. Tapi nak sebut apa? Bimbang-bimbang ujian tersebut. Hari kita mati kita yang terkena fitnah. Sebab tu saya nak pesan muslimin-muslimat banyak-banyak takut pada Allah Taala. Akak tangan semua istighfar pada Allah Taala. Ni dalam kita duduk ni. Minta ampun Allah Taala, ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Tak lepas sudah-sudahlah. Pasal apa? Bila simpan saja mayat di dalam kubur tu, Allah Taala beri izin dia daripada alam barzah, dia dengar. Orang yang tadi buat kerja urusan mayat dia tinggal. Hari tu kita tengok muslimin-muslimat betapa miskinnya kita ni, betapa kedananya kita hari ni. Musafir sepanjang zaman, tapi hak berbekal bagi kita hanya sekadar kain kafan dan beberapa keping papan-papan. Ada tempat dia letak papan keranda, kiri kanan atas bawah, lapik pulak dengan daun pisang bergala. Ada tempat-tempat tak ada. Liang dia pak semegi lokah dibuat sikit, liang tu buat di dalam liang. Tadi besar sikit liang, untuk dibuat macam lokang sikit. Mayat tu duduk dalam tu je. Muslimin-muslimat cuba bayang kalau kita hidup-hidupnya pun ditinggal sendirian dalam lubang tu. Mampu tak kita bertahan seminggu? Dah yang kata seminggu dah. Sehari mampu tak kita bertahan tu dalam lubang tu? Na'udzubillah min zalik. Sebab tu saya pesan muslimin-muslimat banyak-banyak takut pada Allah Taala. Saya muslimin-muslimat banyak-banyak takut pada Allah Taala. Menangis kita ni muslimin-muslimat. Menangis kita menitih dengan Allah Taala, minta ya Allah kembali aku semula di dunia. Dosa aku buat dulu ya Allah, tolong ampun dosa. Muslimin-muslimat terlambat dah kita. Pasal hari ni akan bermulalah satu pembalasan. Apa yang kita buat, kita akan dibalas according amalan yang kita buat satu masa dulu di dunia ni. Tinggal kita tak ada dah. Kadang-kadang diam kita ni tak tempat kita nak tinggal. Hari ni rumah kita comel, so alhamdulillah. Dalam rumah dapur ada aircon, dalam bilik tidur ada aircon, ruang tamu living room pun ada aircon. Nikmat Tuhan beri pada kita, alhamdulillah. Wa in syakartum la azidannakum. Nikmat Tuhan beri padamu banyak-banyak syukur dan Allah Taala akan tambah lagi syukur tu. Dan nikmat kepadamu dengan walhasil nikmat tu tersebut. Tapi nak sebut apa? Bimbang-bimbang liang yang dijadikan rumah sepanjang zaman bagi kita. Ada orang duduk muslimin-muslimat sekadar di cedah-cedah angkor pokok kayu ni. Ada kiri kanan dia pasir yang belum orang, yang kotor dengan seluk dia. Ni seluk-seluk tanah. Kadang-kadang belum kita dikambuh lagi badan kita ni, kain kafan kita ni bergesek dengan tanah seluk tu, kotor kuning dah. Kuning kotor dah kita ni. Apa dia? Kain kafan kita. Adakah bila kotor tersebut orang kat semula, tukar pula kain kafan baru? No. Pakailah kain kafan tu. Kalau kita orang lelaki berapa helai? 3 helai. Sepasang baju pula sebelah dalam, dan diletak kadang-kadang letak serba, kadang-kadang letak kopiah. Tu je muslimin-muslimat. Dok cari dunia siapa dok dam nak ibadat pada Allah Taala, mati bawa tu je. Kalau orang puan tambah 2 lagi kain kafan, 5 helai kain kafan, dan kadang-kadang diletak baju kurung dok sebelah dalam, dipakaikan tudung. Hari dia mati baru dia berasa pakai tudung. Hari ni bersepi dalam sendirian, tinggal di dalam lubang. Ada benda muslimin-muslimat. Duduk kita bersemadi tu, kiri kanan atas dan bawah, semua ni adalah pasir dan tanah. Daripada tanah kita datang, kepada tanah kita akan kembali. Tak tahu kiamat berlaku bila, kita tak tahu. Tapi duduk di situ, start daripada malam ni, tunggu menjemunya hari kiamat. Barulah kita dibangkit semula di tiupan sangkakala yang kedua, untuk diperhisapkan pula menuju pula pada mahsyar yang kita tak tahu bila tersebut, bila hari tersebut datang, bilakah hari tersebut akan kita dipanggil pula untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Risau kita ni, tak buat apa pun persediaan.
Cuma yang kita tahu, celak mata aku nak dosa, celak mata buat dosa. Tak ada pun kita rasa nak delete balik dosa-dosa kita lepas-lepas. Tak ada muslimin-muslimat. Malang bagi kita dah. Malang bagi kita. Sudahlah muslimin-muslimat. Sudahlah. Kedatang tolong. Saya pesan diri saya, muslimin-muslimat, saya harap sangat saya mari daripada jauh ni. Perkataan saya laku di dalam hati muslimin-muslimat. Nak minta hal tu je. Bukan saya tak ada tangan dia minta share dengan muslimin-muslimat. Tak. Duit demo simpan lah. Dan simpan. Buat kebajikan, sedekah mana-mana. Tengok orang susah pergi juga. Tapi nak sebut apa? Amalan tu. Tolong muslimin-muslimat. Kita tak akan mampu menahan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata setahun, bukan kata sebulan, bukan kata seminggu, satu hari pun. Mana mungkin kita boleh tahan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Sesungguhnya api yang digunakan di atas dunia ni, dia masih lagi kekurangan 69 kali ganda lagi dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala multiple lagi 69 kali ganda tersebut api-api dan neraka yang bakar nak bakar kita ni, muslimin-muslimat, api binasa semua. Kemana diri kita nak bawa akhirat kelak? Kemana muslimin-muslimat? Tu Allah Taala tanya dalam surah Al-Qiyamah tu, ainal mafar kalla la wazar. Hari kiamat ni mu nak pergi ke mana dah? Mu nak pergi mana? Hari tu mu duduk dunia mu lawang aku. Mu nak takut petol aku pun menurut aku. Hari ni mati aku nak tanya mu mari ngadak aku. Ainal mafar. Ke mana mu nak pergi hari ni? Muslimin muslimat, Allah Taala juga lah. Tak ada kita ni. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab tu muslimin muslimat, nak sangat-sangat kita takut pada Allah Taala. Saban tahun dah kita sambut Ramadan, saban tahun dah kita sambut Ma'ah Hijrah, saban tahun dah ni nak mari Ma'ah Hijrah pula. Saban tahun kita sambut Maulidur Rasul. Sambut Maulidur Rasul ni bukan tak ada ustaz, kadang-kadang tak boleh ustaz dekat-dekat, petik ustaz jauh-jauh. Ni malam ni pun petik ustaz daripada Kemamang. Bukan nak sebut orang Ampang ni tak ada ustaz. Kekurangan ustaz di Selangor ni dah bertembung-tembung, bahkan lebih hebat daripada ustaz ni lagi. Ustaz Cak Ayang ni. Nah, kita ustaz Cak Ayam je. Bukan Cak Ayam, Cak Tai Ayam. Kau Tai Ayam. Tak ada benda pun muslimin muslimat. Cuma nak minta perkataan saya dia laku dalam hati muslimin muslimat. Harap-harap lepas pada ni balik buat samping. Kejut-kejut malam pukul 4, pukul 3 bangun. Bangunlah muslimin muslimat. Tuan beri kejut kita tu. Bangun. Rumah kita besar, aircon duk berdesar. Tarik sejadah sekejap, bangun. Nikmat kita dapat hari ni. Hari ni muslimin muslimat, bilik air rumah kita, tepi katil kita tidur je. Bukan zaman kita duduk dengan mak ayah kita dulu. Zaman duduk mak ayah kita susah. Nak mandi pun di telaga bawah dulu. Mandi lambat maghrib mak kita usik. Atukang dua kira. Dia usik kita. Hari ni bilik air kita, bilik mandi kita sebelah katil kita je. Hari malam kita nak bangun boleh dolek je daripada katil tu. Pluk. Cuma nak ambil semayang kena bangun kejap. Pasal apa? Takut air masuk dalam telinga. Marwahnya kita ni, tuan beri nikmat terlampau banyak. Tarik je salin lidah. Pak. Tak, duk tekan salin lidah. Pak. Itu je. Bangun, buka kepala paik sekejap, bersih tubuh apa. Tak ada butuh. Letak sejadah malam. Semayang malam. Tuan beri nikmat banyak dulu, duduk sekejap, pajak sekejap, cuba ingat balik 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, zaman-zaman gangguh dulu, zaman-zaman bekerja dulu. Ya Allah, dosa aku buat ni ya Allah. Tolong ya Allah, aku dosa aku ya Allah. Minta sangat rahmat-Mu. Semua-semua. Nabi kata apa? Dalam sebuah hadis kursi. Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatan ibadi man lam yughaghir. Hadis itu cukup fundamental. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni dia menerima taubat hamba dia sebelum nyawa sampai di ghaghir. Ghaghir ni baca biar gelegok sikit. Ghaghir ni gargarah kerompong. Pasal apa? Bila hari kita mati ni akan bunyi ni nafas terakhir kita. Bunyi kita. Siapa jadi doktor dia tahu. Dia biasa dengar benda ni. Akan keluar ni. Nafas terakhir kita daripada gar-gar. Lepas tu di antara tanda orang mati dalam azab, dia mati mengejut. Pasal apa? Roh dia disentak di bahagian belakang. Daripada lubang-lubang anggota dia.
Kebiasaan orang mati dengan keadaan rahmat ni, Allah tak, malaikat ambil roh dia keluar daripada hidung, kadang-kadang keluar daripada ubun-ubun. Tapi derhaka daripada Allah Ta'ala, hari ni malaikat duk sentak nyawa dia daripada pihak belakang, mengejut dia mati. Muslimat wa na'udzubillah min zalik. Dan takut pada Allah Ta'ala, takut. Dan kata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bila diletak di dalam kubur, dengar-dengar saja orang tinggal, maka datanglah malakani fa'aqadahu. Marilah dua malaikat kepada dia, bertanyakan soalan kepadanya. Baru sekejap tadi masuk, tanya dah. Satu lagi ujian berat, satu lagi percubaan besar Tuhan beri pada kita. Baru tak ada sekejap muslimat roh kita keluar, baru tengok muka malaikat muka wanaki. Baru tengok tadi malakul maut. Ni nampak lagi dua malaikat muka wanaki. Yang satu masa dulu kita pernah dengar. Bukan tak dengar ustaz-ustaz mengajar. Cuma hari ni kita tengok malaikat tersebut dengan ainul yakin. Terdetik dalam hati ni, ya Allah, hak ni rupa-rupanya malaikat muka wanaki. Dan muslimat dia mari bertanya ni, dia depend on macam mana amalan kita. Kalau kita ni jadi orang baik, maka dia akan tanya kita dengan keadaan yang baik. Dalam gitu pun muslimat takut. Takut. Boleh buat roadblock kat depan ni, tubik-tubik taman boleh buat roadblock, padahal kita rotek pun ada, lesen pun ada, setback pun pakai. Tapi bila tengok roadblock ni kejut juga. Duk raba poket. Dia. Dia. Duk tengok ni, nampak lagi tahun depan ni. Dalam gitu pun takut juga. Pasal apa? Muslimat JBJ. Pada JBJ tu orang macam kita juga. Orang macam kita juga lapar makan, sakit perut berok, dan ketak perut kena kecing. Bukanlah dia boleh buat apa. Habis buat apa samang, tak adalah samang ditikam lalu kita ngebisar, tikam lalu samang sekeping tikam pula. Padahal kita takut pun. Tak, dia beri ketah je sekeping. Tu pun tak tahu kita bayar bila. Dah tak. Tunggu orang takak baru mari semua. Tu pun tak pergi bayar juga. Tapi nak sebut apa? Takut. Muslimat boleh bayang macam mana malaikat muka wanaki kita takut? Takut. Dan disebut dalam hadis, ulama dia istinbat apa dia? Kita ni kadang berlipat pinggang dalam keadaan belunjuk kaki. Di alam barzah kita tu, kita dalam keadaan kita ni membunjuk kaki, berlipat pinggang. Macam kita duduk ni, mengunjuk kaki gitu. Maka marilah malaikat muka wanaki akan bertanya pada kita. Disebut dalam hadis apa dia? Dia kata taqulu fi hadza rajul. Apa nak mengatakan kepada lelaki ini? Siapa dia tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimat, baru sekejap kita mati, Allah Taala perlu tunjukkan kita rupa sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita duk selawat selama ni. Ni soalan ni bocor. Dalam soalan bocor ni pun dah dijawab. Leceh lah kalau UPSR bocor. Dah? Ni pun bocor, soalan tubuh ni bocor muslimat. Tapi kalau kita dah dijawab memang leceh betul. Kita lebih kurang macam budak-budak UPSR jawab. Dah tahu dah ni, malaikat akan tanya kita, akan ditunjuk rupa sebenar. Malaikat muka wanaki ni akan tunjuk rupa sebenar siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditakdirkan Allah Taala akan menjawab orang yang beriman. Jadi kata apa dah? Maka fayaqul asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Maka aku nak saksi bahawa lelaki ini adalah siapa dia? Nabi Muhammad. Dia adalah hamba Allah Taala dan rasulnya Allah Taala. Muslimat berjaya kita. Ujian pertama, soalan pertama, berjaya kita. Kenal kita dengan Rasulullah. Pasal apa kita kenal? This is sebab according out iman kita. Patut kata muslimat, tolong jangan nifakkan hati kita ni. Nifak pada jangan munafikkan. Pura-pura kita suka pada Islam, tapi hakikat sebenar kita lah penentang kepada pergerakan Islam dan juga perjuangan Islam. Ini risau. Dan saya muslimin tak berminat pun nak cakap hal politik. No. Kalau muslimin boleh ambil nombor kad penalang saya beri sikit. Siapa depend di tangan tolong ambil. 800718. Tulis tak apa. Ambil tulis. 800718 11 apa ni? Orang Terengganu, orang 11 dia punya huruf dia.
Tak berminat, tak apa, saya beri juga. 8000718 1155225. Tu nombor saya, nombor IC saya. Muslimin-muslimat boleh cek di mana-mana. Kalau saya cakap, saya cara gini, muslimin-muslimat rasanya boleh label dah saya orang mana. Rasa-rasa lah. Tapi cuba cek, ada tak saya pegang apa jawatan dalam no. Mari ni muslimin-muslimat, balighuni walau ayah. Mari ni sekadar berpesan, walau dengan satu perkataan. Bukan mari kita nak kempen sesuatu parti politik, no. Bukan. Kita bukan bawa satu agenda, no. Kita mari ni muslimin nak selamatkan saya dan muslimin muslimat. Supaya apa? Allah Ta'ala nak tanya saya, dah khabar ke gampang? Pergi dulu tapi takut lah. Pasal kampung kemah, sisi dulu. Kalau dia cakap banyak, tagi kan apa kan. Muslimin muslimat, apa pun kita, saya dah dulu ni, minta maaf dah. Tak kuat hati, tagi bahan kita luar. Dan kita tengok siapa dulu bangun, siapa dulu. Bukan ajak gacau, tak, bukan. Kita pendirian kita benar. Kalau saya cakap ni hadis muslimin muslimat, bukan kita mari kita nak tunjuk sifat rude kita, bukan, no. Kita mari ni di atas ukhuwah, balighuni